Nanti kan kita dah jadi topik lain pula, lagi sensitif, LGBT. Menjadi viral Kenapa TikTok kita tak tadi. buat macam tadi, macam TikTok Shop yang dekat? Itu kena tanyalah badan-badan yang boleh jawab kan. Saya ni cuma menyampaikan pandangan tu. Pandai kau punya producer ni. Pakai telinga macam mana. Kita tunggu je, kita tunggu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kita lagi dalam podcast Harian Metro apa-apa saja. Jadi hari ini kita akan membincangkan apa-apa topik yang bebas dan general, yang umum, yang kita akan kongsikan dengan penonton di luar sana. Tapi kita ada satu topik yang berlegar-legar dalam fikiran masyarakat kita sebenarnya. Iaitu topiknya adalah pasal OTT. Tahu tak OTT Media Service? Okey, tapi kalau kita nak ulas lebih panjang lagi pasal OTT tu, kita perkenalkan dulu. Kita ada pengacara kedua kita iaitu Nabiha. Ini first time kan kita betul. dua host. Rasanya apa-apa saja selalu ready je kan. Ya, betul. Biasanya kita host seorang je. Tapi kali ni kita berdua. Dan kita ada panel jemputan kita daripada orang industri sendiri dan orang kuat industri ni sebenarnya ni. Kita umumkan Zaid Zaidi daripada Persatuan Seniman Malaysia. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar kecil Biha? Terima kasih kerana jemput saya dalam program apa saja. Sebab tu kita berdua sebab nervous kan. Sebab Ya, ada betul. Zaid Orang Zaidi besar dengan ni, tu risau. Kalau korang nervous dengan saya lagi nervous dengan yang sebelah ni. Ni lagi ni lagi fighter. Seram. Okey, kita bersama dengan panel kedua kita iaitu Datuk Juri, iaitu Presiden Persatuan Penerbit TV Malaysia. Ya. Terima kasih. Selamat datang Datuk. Terima kasih banyak jemput saya. Okey, sebenarnya kita hari ini kita nak bincang pasal satu topik yang orang cakap apa, panas lah sekarang kan. Nak kata panas, kita tak boleh salahkan mana-mana pihak. Sebab tu kita sekarang ni kita nak bincang macam mana penyelesaian dia, macam mana kita nak buat sebenarnya. Dan OTT ni sebenarnya adalah satu platform penstreaman online. So kita ada juga daripada international punya, dan kita ada yang daripada local punya pun ada. Local pun dah makin banyak dan boleh katakan jadi macam satu group lah kan. Ya, betul. Macam satu platform. Macam kita selalu nak rely dekat television je, sekarang tak dah. Sekarang dekat mana-mana pun kita boleh tengok kan. So antara contoh-contoh lah, kalau macam OTT ni, kalau yang international punya kita ada Netflix, iFlix, lepas tu kita ada View. Kita ada View, dan kalau best. Dekat lokal punya kita ada Tonton. Kita best-best tu. Ya, betul. Tapi kita macam ada antara dua darjat sebenarnya di antara kedua tersebut. Macam national dengan international kan. Dia ada antara dua darjat, sebab yang national punya kenapa ditapis, sedangkan yang international punya tak ditapis. Dan dua-duanya disiarkan dekat Malaysia. Kenapa ada jurang tu? Yes, ada jurang tu. Itu Datuk Juri yang paling sesuai jawab tu. Boleh tak kisah kita nak dengar dulu. Bagi. Okey, saya perlu beri penjelasan kepada kecil dengan Biha dalam hal ni. Okey, dia sebenarnya ada dua perbezaan. Satunya stesen TV, TV ni di Malaysia ni di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Maknanya contohnya Media Prima, Astro, RTM dan sebagainya itu di bawah Suruhanjaya Multimedia. So satu lagi penstreaman di OTT. So yang ini mereka tidak pakai orang kata lesen yang sama, dan mereka juga tidak dikuasakan di bawah Akta Multimedia. Kan, sebab tu kalau kita tengok hari ini yang penstreaman ini mereka tak ada langsung garis panduan di bawah Lembaga Penapisan Filem. Nampak beza kan? Sebab tu tadi kecil kata tadi, kenapa ada antara dua darjah, antara stesen TV tempatan dan antarabangsa. Sebenarnya bila over the top OTT ni pergi ke penstreaman, mereka memang tidak melalui proses yang sama macam mana stesen TV biasa. Sebab kita yang stesen TV biasa tertakluk kepada Akta Penapisan Filem. Yang over the top ni macam contoh Netflix atau View ataupun yang kini iQIYI ataupun Prime Amazon dan sebagainya, mereka memang tak langsung masuk dalam di bawah lembaga penapisan. Jadi macam tu Datuk, macam contohlah ada macam filem-filem kan nak masuk lembaga penapisan ada fee semua. Jadi yang penstreaman boleh masuk dalam
streamer ni tak payah bayar fee. Dia bukan masalah tak bayar fee, mereka tak perlu tak pun perlu. melalui proses tapisan itu. Jadi kos diorang rendah lah. Memanglah, maksudnya mereka tak perlu ditapis, mereka boleh tayang apa saja untuk platform mereka. Adakah sebab tu penerbit-penerbit jual dekat di OTT ni daripada televisyen? Dia macam ni, dia over the top. Mereka panggil syarikat untuk membekalkan konten. Sama macam stesen TV lain. Contohnya Media Prima panggil pitching dan kita hantar proposal dan kemudiannya kita buat. Tapi kita tertakluk kepada garis panduan Lembaga Penapisan Filem. Saya pun tahu tu kan. Tapi untuk over the top, OTT ni mereka memang boleh berkarya dengan bebas. Kalau kita tengok lately ni, akhir-akhir ni agak berani, daring betul. Contohnya salah satu babak dalam OTT ni begitu daring. Tapi lepas dia tak ada kena sensor dan sebagainya kan. Sebab tu orang kata di sini boleh, di situ tak boleh. Jadi beza ni sebab itu je. Kalau ada yang mengatakan garis panduan Lembaga Penapisan Filem ni telah menyekat kreativiti pengkarya. Contohnya orang Malaysia tak mampu buat itu ini. Sebenarnya kita mampu buat. Tetapi kita ni seorang pengkarya yang bertanggungjawab. Kita buat karya yang tidak merosakkan kita punya, orang kata contohnya perpaduan, contohnya agama dan sebagainya. Kita risau budaya juga kan. Sebab kita perlu bertanggungjawab kepada karya kita tu. Itu beza dia tu. Tapi penonton tak puas kalau ada tit lepas tu potong scene. Apa ni tak faham, tiba-tiba dah jump scene. Macam mana tu? Kalau tanya saya betul lah kan, sebab bila ditapis, bila kita buat, contohnya macam saya sebagai penerbit program untuk Media Prima, saya dah tahu dah apa boleh, apa tak boleh. Ini tanggungjawab sebagai penerbit dan pengarah. So memang kita tidak akan buat. Jadi tak adalah lembaga penapisan di Media Prima nak potong. Sebab kita tak ada sensitivity itu. Kita dah tahu garis panduan, kita tak akan buat. Contohnya peluk, cium pipi ke, ataupun aksi-aksi yang daring atas katil semua takkan ada di mana-mana stesen TV di Malaysia. Di stesen TV ya. Saya tak cakap OTT semua ada. Beza tu. Tapi itulah yang jadi masalah sekarang. Macam remaja, misalnya ini boleh jadi ikutan. Macam contoh kita tengok cerita The Purge kan. The Purge sampaikan orang tengok cerita The Purge tu, lepas tu dekat Amerika Syarikat diorang cuba imitate benda tu. Ini semua macam takutlah, kita takut jadi kat Malaysia kan. Sebab kalau kita tahu kanak-kanak ada contoh Netflix ada dia punya account dia, tapi remaja tak. Macam mana pula Zaid? Okay, dia bagi pandangan saya lah kan. Sebab kita ni kena ada satu undang-undang khusus kepada OTT ni lah. Sebab macam Datuk cakap lah, memang OTT ni dia tak termatup dekat mana-mana, kecuali kepada MCMC lah, Suruhanjaya Komunikasi, macam mana stesen TV lesen diorang di bawah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Tapi apa saja yang melibatkan konten, yang nak membuat apa saja bentuk penggambaran secara komersial dekat Malaysia ni, dia mesti mendapatkan kelulusan atau permit ataupun lesen production di peringkat Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia, FINAS. Maknanya permit SPP, sijil, surat pengakuan penggambaran dan sebagainya lah. Maknanya bila diorang ikut proses ni semua, jadi diorang terikat dengan dengan garis panduan LPF dan sebagainya lah, supaya mereka mungkin bila nak ditayangkan di filem, diorang kena ada permit SPP daripada FINAS. Daripada situ baru ada penapisan punya daripada sijil tu dia akan link dengan LPF, dan bila LPF dah luluskan benda tu baru boleh ditayangkan. Maknanya masih lagi kita terikat dengan garis panduan. Tapi bila OTT ni tak ada satu undang-undang khusus yang kita nak kita tak tahu nak penetrate kat mana. Sebab kita mungkin benda ni ada melibatkan kementerian yang lain. Jadi macam contoh sekarang kita dah ada Kementerian Digital. Ini masalahnya kita masih lagi berfikiran memang tentang kemajuan AI tu. Tapi ada tak kita fikir AI punya kemajuan ni mungkin satu hari dia boleh membawa satu benda yang negatif. Kalau disalahguna dia akan jadi benda yang tak baik. Jadi akta tu mesti dah perlu kena wujud kan. Sama juga dengan OTT ni. Jadi bila bercerita tentang penapisan ni, memang OTT tu dia tidak ada penapisan yang melalui FINAS ni, melalui LPF ni. OTT ni bukan cerita semalam. OTT ni dah lama. Tapi kenapa masih lagi ditakut tu? Macam kan perlulah patutnya ada badan-badan yang perlu. Betul. Itu yang saya cakap. Saya lagi
yang saya punya pemikiran ni, pandangan saya, OTT ni bukan saja pasal kita tak ada ruang ataupun undang-undang yang boleh menapis filem ataupun apa saja konten yang dalam OTT ni. Malah OTT ni pula dia bukan duduk kat Malaysia tau. Dia duduk mungkin dekat luar, Singapura apa dan sebagainya. Satu, kita akan kehilangan duit kita lah. Kalau dia OTT Netflix tu kat Malaysia, kan, kita boleh tag dia, kita boleh kawal dia dan sebagainya. Maksudnya sekarang ni Netflix ni dia bukan dekat Malaysia, dia dekat Singapura sebagai contoh. Dia dah ikut undang-undang Singapura. Jadi kita akan kerugian daripada sudut cukai, daripada sudut konten-konten yang sepatutnya kita boleh kawal. Benda ni tak boleh berlaku sebab kita tak boleh kawal diorang, sebab diorang bukan base kat Malaysia, dia base kat luar. Jadi ini yang sebenarnya yang sepatutnya badan-badan tanggungjawab ni dia kena fikirkan macam mana nak selesaikan isu ni. Sebab kalau tak ada tapisan ni, dia akan jadi macam-macam filem yang boleh menggugat sensitiviti perpaduan kita lah dekat Malaysia. Tapi kan saya rasa itu satu alasan yang selamat yang digunakan. Sebab sebabnya kenapa kalau social media, kenapa kita keras walaupun kita tahu social media tu di luar juga. Contohnya macam Facebook kan, ya di luar juga, tapi kita ada Facebook Malaysia. Sama juga macam Netflix, ada Netflix Malaysia contohnya. Contoh, tapi kenapa untuk social media ni kita keras? Kita kerajaan macam sekat, tak boleh ni, tak boleh ni. Tapi kenapa dia kalau macam TikTok tu, dia ada TikTok Malaysia. Yes, jadi betul. Malaysia dia terikatlah dengan undang-undang Malaysia. Ya, kalau TikTok tu di China kan, macam contohlah yang kalau kita lihat dekat TikTok Indonesia, dia kan ada kena ban sekejap tu, dia punya TikTok shop tu. Sebab apa? Bila orang beli dekat dalam Indonesia tu, duit terus pergi ke China. Jadi Indonesia tak dapat apa-apa. Sebab tu nego balik, kita block ni, nego balik, TikTok shop kena dekat Indonesia. Jadi you ikut cara kita, you bayar cukai. Jadi duit akan sampai ke Indonesia ni, baru dia akan bayar ke China. Sepatutnya Malaysia kena buat macam tu. Ya, ni yang pandangan saya sekarang ni. Kalau cerita pasal OTT dan juga TikTok. TikTok di Malaysia, Netflix dekat Singapura, bukan kat Malaysia, tapi boleh tayang di Malaysia. Payment semua pergi ke Singapura, dia tak pergi kat Malaysia. Jadi macam mana kita nak tax, macam mana kita nak kawal? Jadi beza dengan TikTok tadi. Kenapa kita tak buat macam tadi, macam TikTok shop yang dekat? Itu kena tanyalah badan-badan yang bertanggungjawab kan. Saya ni cuma menyampaikan pandangan tu. Pandai kau punya producer ni, pakai telinga macam mana. Kita tunggu je kan. Tapi kalau macam katalah penerbit ni macam tandu sangat ke? Tak boleh nak buat promotion ke sampai kena guna softpon lah, apalah. Betul. Saya fikir bukan soal penerbit ataupun pengarah. Soalnya memang cerita tu daripada awalnya memang ada elemen-elemen itu sebagai daya tarikan. Adakah dibuat tu sebagai satu-satu macam promosi satu untuk trend menjual pula. Macam kita nak lakukan, nak jual benda tu, buatlah kita scene teaser macam tu lah sikit. Dia sebenarnya ni kalau kau tengok, kalau free to air, stesen TV free to air ni percuma. Kan? Percuma. So kalau berbayar mestilah orang nak tengok lebih. Kalau tanya saya, normal apa, sebab mereka bayar satu amount dan mereka nak enjoy cerita tu. Dan mereka rasakan bahawa sebelum ni belum ada dekat free to air punya program yang ada daring, ada soft porn katanya kan. So di sana ada. Kenapa? Sebab cerita dia agak bebas. Keterbukaan. Memang kalau tanya saya, memang di situ mereka buat semua benda yang tak boleh buat di stesen TV biasa. Dan sebagai pengkarya, kalau tanya saya kan, kalau boleh saya tak nak buat cerita macam tu. Sebab tu saya suka buat cerita yang lebih orang kata selamat, contohnya cerita hantu, cerita seram kan. Tak ada yang itu nanti saya tanya. Maksudnya saya tak pergi ke sana sebab saya takut nanti akan ada babak-babak yang saya kena buat dalam bilik tidur, bertidur berdua, berpeluk. Contohnya kan. Dan keadaan tu akan mengundang kritikan. Apalah orang tua ni buat cerita macam ni kan, tak sedar ke ini melanggar tata susila sebagai orang Melayu, orang Islam. So sensitivity tu saya takut. Bila Datuk cakap kata tadi siaran tu berbayar, kita bayar, so kita nak tengok lebih. Kita masuk wayang kita bayar. Betul. Dan itu lagi mahal kalau dikira, contohlah kalau kita bayar OTT ni kan, lagi murah sebab kita sebulan kita dapat semua. Tapi kalau kita masuk wayang, kita dapat satu movie dengan harga sekian. So bila Datuk cakap kata benda tu ini berbayar, ni percuma, bagi saya itu tak relevan lah. Kan. So
Kalau nak bandingkan dengan filem kecil cakap tadi kan. So di filem sebenarnya kita boleh berkarya level macam mana yang ada di OTT. Ini sebenarnya kita kena tahu sebab LPF ada klasifikasi 18, 13, U. Datuk lagi satu 16. Tahun lepas kan Z? Dia buat 16 tambah lagi satu kan kategori. Dia tambah 20 23. Remaja lah 16. So Remaja. maksud saya kebanyakan penerbit dan pengarah cuba sebaik mungkin supaya lebih ramai boleh menonton. Sebenarnya ada 18 SX, ada, bukan tak ada, tetapi penonton akan kurang dan pulangannya akan pasti kecil. Sebab itu kalau kita buat juga kategori 18, dia akan buat macam ni. LPF akan bagi tahu kita nak potong atau tidak. Kalau tak nak potong babak ni, you akan dapat 18. Kalau you potong, you akan dapat contohnya 16 ataupun 13. Kalau saya sebagai penerbit pengarah, saya nak saya potong habis lah. Ataupun saya jangan buat babak-babak yang akan menyebabkan filem saya diklasifikasikan sebagai 18 SX. So sebenarnya pilihan di tangan kita. Itu yang kecil tanya tadi. Kenapa OTT? Kenapa filem tak relevan? Sebenarnya relevan, sebenarnya pilihan pada kita. Sebagai ahli perniagaan, contohnya kita buat filem, kita nak untung. Kan kalau filem tu kontroversi sehingga kan jadi haram, contohnya tak boleh disiarkan, rugi berjuta-juta. Tetapi di OTT mereka membenarkan babak-babak macam tu. Kan? Dan di situlah mungkin dia memikirkan daya tarikan. Selama ni orang tak ada orang kata keberanian di filem ataupun di free to air punya TV. Tetapi di OTT ada. Dan hari ni kita tengok ada pengkarya-pengkarya yang hebat yang buat babak-babak yang agak berani, daring, dan pelakon kita mampu buat. Siapa kita, pengarah kita boleh buat babak-babaknya tu, dan penonton kita suka tu tengok macam tu kan, sebab mereka tengok di Netflix ada ataupun di OTT yang lain ada benda-benda macam tu kan. Pilihan tu nak tengok tak tengok. Tapi sebenarnya orang kita ni dia bukan marah dengan filem luar negara. Betul tak? Dia marah dengan penerbit dekat Malaysia tapi buat filem macam tu. Dan ada satu tujuan dan juga matlamat daripada Persatuan Penerbit TV Malaysia sendiri. Dia ada mengatakan meninggikan taraf kesenian dan kebudayaan Malaysia. Kan? Tapi itu daripada Persatuan Penerbit sendiri. Kenapa kita tak boleh kawal penerbit tu sendiri untuk supaya jangan buat benda macam tu? Walaupun kita tahu, bila Datuk mention tadi, kita nak untung. Tapi walaupun kita nak untung, adakah kita sampai melanggar kita punya kebudayaan, melanggar kita punya agama, kesenian, melanggar kita punya tata cara bahasa pun kadang-kadang. Saya tak nafikan kalau tengok di free to air, kita macam saya kata tadi lah, bila ada garis panduan Lembaga Penafisan Filem dan kita faham apa boleh, apa tak boleh, dan stesen TV juga selalu ada orang kata perbincangan dengan kita sebelum pun kita syuting. Kita dah tunjuk skrip, kita dah ada production meeting, kita dah tahu what do's and don't. Memang kita takkan langgar tu sebab kita tahu akhirnya akan menjejas. Kita pernah tengok free to air kan, kecoh apa benda tu kan. Tapi tak ada dalam babak, dalam drama tu tak ada pun. Tetapi sebagai kempen mempromosikan drama tu, mereka sanggup buat apa saja dan akhirnya mengundang kecaman. Tetapi drama tu meletup dapat rating yang tinggi kan. So benda ni sebenarnya berlaku atas mungkin niat untuk mempromosi kan, tetapi tidaklah, kalau tanya saya, kita tidaklah sampai untuk orang kata membiarkan kecaman tu kerana kita sengaja buat, memang kita cari pasal kan. So kadang-kadang bukan penerbit, bukan pengarah pun, pelakon kan, dia berlaku kerana mereka nakkan orang kata nakkan konten itu menjadi viral. So itu kalau tanya saya lah, sebagai penerbit dan pengarah, kami bertanggungjawab kepada karya kami. Kami pun tak nak lah nanti akan menjadi kontroversi sehingga kan dikecam kerana sebagai orang Melayu, orang Islam, kita berpegang pada prinsip kita, agama kita kan. Tapi Zaid nak tanya, macam ada satu cerita-cerita kan, kata Netflix tu perlu masuk lembaga penapisan apa semua, tapi adalah individu yang cuba usulkan tapi dia di-bash. Macam mana pula? Itulah kita sebenarnya memang kalau benda tu dia tak terikat dengan LPF ni, bila kita tak dapat kawal dia ni, dia orang boleh ikut suka je dia nak berkarya ataupun konten-konten dia yang tak memikirkan sensitiviti perpaduan negara kita. Benda tu pun bagi saya
benda tak elok. Kan? Sepatutnya dalam OTT tu pun perlu dikawal sebab negara kita ni berbeza dengan negara yang lain. Betul. Sebab negara kita ni sangat sensitif, banyak perkara lah. Banyak perkara. Jadi dia tak semestinya, contohlah kalau benda tu melibatkan yang SX, 18XX tak semestinya kalau let's say nak menunjukkan babak tu dia berlakunya perkara scene tu baru dia dapat anak. Tak semestinya kena duduk buat yang ranjang atas katil tu. Mungkin dia boleh main scene-scene yang simbolik, pandangan, emosi. And dia tutup lampu, besok dia dapat anak. Pun boleh juga. Kan? So itu dah dipanggil kreativiti. Kan? Sebab kreativiti ni dia universal. Dia macam mana you nak bawa scene tu macam mana. Tu semua kreativiti pengarah tu untuk nak bawa scene tu. And then dia dapat bawa message tu kepada masyarakat yang dia nak sampaikan. Because of benda tu, dia dapat anak. So benda-benda macam inilah yang sebenarnya kita kena carry. Macam contoh, kita nak create orang ni daripada dia gangster, penuh dengan tattoo. Kan? Lepas tu bila dia dah berubah, dia kena buang tattoo dan sebagainya. Jadi kalau tattoo tu pun you nak potong, jadi macam mana nak messagekan dia dia dah berubah? Sebagai contoh lah kan. Jadi benda-benda macam inilah saya kata penapisan tu perlu ada. Cuma dia kena bergantung kepada negara kita ni. Sebab negara kita ni dia tak sama dengan negara luar. Jadi itu yang sensitivity tentang perpaduan kita ni sangat kita utamakan. Sebab kalau tak ada benda tu, tengoklah sekarang ni even dalam tak ada konten dalam Netflix ke atau OTT pun, dekat media sosial pun orang dah boleh buat dengan berapa second punya video pun dah boleh menghuru-harakan ni. Apatah lagi kalau filem ataupun konten yang dalam OTT yang tak ada penapisan ni. Jadi ini yang bagi pandangan saya lah, LPF ni perlu, cuma perlu ditambah baik lah. Sebab kita kena faham LPF ni dia tak duduk bawah kementerian yang sama dengan Finas. Kementerian yang berbeza-beza. Jadi dia punya prosedur undang-undang tu kalau nak bekerjasama ke ataupun nak ada undang-undang yang sama ke, itu banyak perlu diperbincangkan sebab masing-masing ada dia orang punya prosedur masing-masing kan. Jadi ini yang sebenarnya cabaran dalam industri seni dekat Malaysia ni lah. Okey, kalau pandangan peribadi kan, bila Z cakap kata pasal kreativiti dan bila lambakan filem-filem Melayu daripada penerbit Melayu sendiri, lambakan filem dekat OTT ni, itu satu, kalau kita tengok dari achievement, itu satu achievement yang bagus lah sebab dia akan pergi worldwide. Betul. Kan? Tapi adakah Z sendiri setuju dan terima bila lambakan dekat OTT ni yang melanggar kita punya LPF? Itulah sebenarnya LPF dia ada justification untuk dia nak menapis. Dalam isu OTT ni, penapisan yang perlu kita kawal selalunya yang melibatkan kes-kes yang agama. Kan? Agama kadang-kadang benda tu boleh jadi sensitif. And then yang melibatkan yang seks tu mungkin salah satulah, tapi dia tak terlalu obvious sangat berbanding yang perpaduan yang saya cakap tadi yang melibatkan agama ni. Jadi bagi saya, pandangan saya ni, penapisan perlu ada, tapi justification tu perlu ada tambah baik daripada peringkat LPF ni lah, supaya kita boleh lebih bebas untuk berkarya lah dalam mengikut spek OTT tu sendiri. Sebab OTT ni satu perkara yang baru. Dia bukan, walaupun kita tengok dia memang satu konsep yang dah lama, tapi dalam keadaan sekarang ni, dari sudut penerbit sebagai contoh, ini salah satu peluang untuk menambahkan keuntungan diorang sebagai seorang penerbit atau perniagaan untuk perniagaan mereka. Sebab dia tak boleh fokus pada yang stesen TV yang ada sekarang. Even nak bergantung kepada panggung pun bukannya semua orang yang sanggup nak membayar ataupun nak duduk tengok cerita kita. Jadi OTT ni lah salah satu jalan penyelesaian dia untuk mereka terus survive dan create peluang pekerjaan yang lebih banyak selepas tu. Ni yang saya punya pandangan. Cuma kalau daripada sudut konten, LPF perlu ada sedikit tambah baik mengikut konsep OTT ni. Sebab sekarang ni LPF dia ada konsep yang LPF yang ada justification ni untuk pawagam dan TV. Tapi untuk OTT ni masih lagi mungkin di peringkat perbincangan. Ini yang patutnya perlu ditambah baik. Itu saya setuju. Seriously itu saya setuju kan. Dan okey, Z sendiri sebagai orang lama dalam dunia lakonan, pelakon yang lama yang memang banyak pengalamannya kan. Perbezaan masa zaman Z dulu dengan sekarang, adakah pelakon sekarang ni lebih berani sebab cara dia berlakon pun saya setuju. Sebab apa? Sebab stesen TV sendiri dia meletakkan satu ekosistem ataupun yang lain-lain lah, tak kira lah untuk filem, drama dan sebagainya. Kalau nak masuk berlakon dalam drama, filem mereka perlu ada follower yang tinggi.
Jadi bila ada follower yang tinggi, tak mustahil dalam media sosial diorang ni, diorang akan lebih berani berbanding yang sebelum ni. And then kalau kita tengok konsep dulu, bila nak berlakon, kita nak cari casting, tempat yang casting tu, dia kena buka paper, kena buka majalah Mangga Berenang Untuk Kesihatan dan sebagai contoh lah kan. Kan. Tapi sekarang ni orang nak casting, orang penerbit nak ambil mereka ni, diorang hanya tengok di media sosial mereka je. Jadi sebab itulah mereka nak menunjukkan yang diorang ni mungkin berlainan daripada yang lain. Sebab tu keberanian tu lebih tinggi berbanding dia nak bezakan dengan yang lain. Mungkin orang ni tak boleh buat macam ni, dia akan buat lebih daripada orang yang sebelum ni. Jadi bila ada benda ni, adalah perkara-perkara yang kita nampak yang diorang ni lebih berani berbanding yang sebelum ni. Ni yang saya kata media sosial ni, kalau benda baik yang you buat, baiklah dia dapat. Kalau benda tak baik, tak baiklah. Tapi ekosistem yang sekarang ni, media sosial ni adalah tools marketing untuk orang nak dapat job. Bukannya tengok bakat. Dia tengok media sosial you ramai, yang ni bagus. Sebab dia orang fikir dah marketing untuk dia orang punya filem ke drama dan sebagainya. Sebab tu mereka lebih berani berbanding yang sebelum ni. Tu pandangan saya lah. Okay, dari segi pelakon pula, bila kita sentuh pasal pelakon, Finas ada buat satu syarat kan, iaitu syarat citra padu. Padu citra. Okay, padu citra. Sorry Okay, dia mewajibkan semua pelakon yang nak pergi ke TV ataupun pergi ke pawagam Malaysia ni mesti berdaftar dengan seniman. Betul. Tapi dalam objektif seniman sendiri, dia ada satu objektif, salah satu objektif yang berusaha mengembangkan dan meninggikan prestasi kebudayaan Melayu ke taraf antarabangsa. Itu untuk mengawal pelakon kita, betul tak? Tetapi adakah dengan benda-benda yang daring, dia konsep padu citra ni, kita bukan kawal daripada attitude dia. Benda ni sebagai salah satu punca kuasa, di mana kalau kita rujuk balik akta mana-mana akta dalam industri ni, tak kira akta Finas ke, RTM ke, atau mana-mana untuk industri ni, dia tidak ada yang kita nampak yang melindungi pekerja-pekerja seni ni. Dan kalau kita tengok akta-akta yang ada sekarang ni pun banyak melindungi filem, producer, kepentingan agensi tersebut. Tapi untuk pekerja tu tak ada. Sebab tu padu citra tu diwujudkan bagi satu mengawal mereka ni untuk sudut kebajikan. Sebagai contoh, bila dia berdaftar dengan persatuan, kita yang akan bantu dia untuk berdaftar dengan pekeso seni ni. Agensi kerajaan dia tak buat. Jadi bila dia daftar dengan kita dapat bantu dia dari sudut kebajikan. And then kalau ada masalah, kita dapat bantu secara tak langsung. Data ni lah kita akan berkongsi dengan agensi kerajaan yang terlibat. Kalau tak ada syarat padu citra ni, benda ni semua takkan berlaku. Jadi bila kerajaan tanya kita berapa ramai pelakon ataupun artis kat Malaysia ni, kita pun tak tahu nak cakap macam mana. And then berapa ramai penyanyi, pelakon, pelawak, ada bagi pecahan lagi dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak bagi tahu tentang maklumat atau sumber tu, sedangkan padu citra ni tidak dibenarkan untuk daftarkan mereka kepada persatuan yang macam tadilah, yang kecil cakap, untuk seniman, untuk artis, Profima untuk kru, FDM untuk pengarah, dan PTVM untuk penerbit TV. Jadi data-data ni yang sebenarnya yang penting. Itu yang wujud bila let's say lah, bila kita dah ada data ni, bila kerajaan berlakunya PKP, kerajaan bila nak menyumbang atau nak membantu untuk kebajikan, sebagai contoh untuk industri, data ni yang akan main peranan untuk berapa ramai B40 dalam kalangan penggiat seni ni. Jadi kita boleh bagi data tu melalui syarat padu citra yang diorang kena berdaftar dengan persatuan tu. Kalau diorang tak berdaftar, besok bila ada masalah baru nak daftar, ni problem lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bagi nama dekat, contohlah dekat mana-mana agensi kerajaan, nama tu ada di agensi kerajaan, tiba-tiba nama dia tak ada, jangan salahkan kita lah, sebab you tak daftar. Kan? Jadi benda-benda ni yang sebenarnya berlaku. Diorang kena faham. Dia macam konsep persatuan doktor, persatuan lawyer, semua ada persatuan masing-masing yang diorang kena daftar. Dan database tu yang sebenarnya membantu kerajaan dan membantu untuk data-data yang lain untuk kita nak proses tentang kebajikan ke, tentang pekerjaan yang mana ke, yang bersesuaian dengan dia ke, dan sebagainya. Ini yang sebenarnya yang orang kena faham syarat padu citra tu. Okey Datuk, nak tanya sikit, macam selalunya macam kita tahu OTT ni kan, dia banyak yang saya cakap lah, macam tadi kita dah bincang tu. Tapi takut pula kalau yang filem-filem yang lepas dekat televisyen ikut pula cara OTT ni, macam mana kalau tak dibendung, risau macam tu. Macam saya kata tadi, free to air stesen TV yang ada hari ni semua tertakluk di bawah Suruhanjaya Multimedia. Itu dah
nombor 1. Duanya, semua stesen TV free to air ni semua termasuk Astro Satellite TV tertakluk kepada lembaga penapisan filem. So sebagai penerbit memang tak boleh buat lah kalau kata buat lepas tu kena potong kan. Mereka akan rasa aku nak cubalah OTT kan, sebab OTT ni lebih bebas, lebih boleh berkarya macam-macam kan, boleh buat macam-macam, dan OTT ni memberi kebebasan dari segi kreatif, license-nya buat macam-macam. So kadang-kadang kita dengar disebabkan tapisan ini kita tak boleh berkarya. Kerajaan kena lebih terbuka memberi ruang kepada penerbit atau pengarah untuk berkarya di stesen TV swasta ni, stesen TV yang biasa ni, supaya orang akan tengok juga di stesen TV yang biasa ni, bukan semata-mata nak tengok di OTT. Sebab ada perbezaan, macam kecil cakap tadi, ada antara 2 darjat. Yang sini boleh, yang sini tak boleh kan. Tapi kalau tanya saya, penerbit takkan buat kalau untuk stesen TV biasa. Kita tidak akan buat sebab kita tahu tak lepas. Kita mungkin sampai ke tahap produk kita di-reject oleh stesen TV kalau kita buat. Sebab mana sentiasa buat program yang kalau tanya saya, setiap kali kami produce, kita dah ada kontrak dengan stesen TV. Kita bukan buat finish product. Sama juga di OTT. OTT mereka commission juga, mereka panggil kita hantar proposal, bincang storyline macam mana, dan dia akan beritahu dia nak scene macam mana, babak dia macam mana, apa do's and don't. Kan, dan kita memang tahu bila di OTT mereka bebas sebab mereka tak tertakluk pada garis panduan lembaga penapisan filem. Macam mana pula pendapat Datuk kalau rasa macam OTT ni dia lagi ke depan sebab kan bebas berkarya kan, yang jadi rasa macam penerbit yang letak dekat televisyen ni macam kuno lah. Macam mana tu memanglah kalau tanya saya, sebab tu saya kata tadi, pilihan sebenarnya dari segi bila kita berkarya ni, tanggungjawab sosial kita tu apa. Kan, kalau semata-mata kita hanya memikirkan soal keuntungan, lantaklah apa benda, since OTT bagi kebebasan, kita explore sehabis, orang kata berani yang kita nak buat, dan kita sanggup menanggung akibatnya daripada karya kita tu, maka buat je lah. Kan, kita pun dah tengok ada syarikat-syarikat yang berani dan pelakon-pelakon yang berani. Kan, kalau tanya saya tak nak sebab nanti mak saya tanya, kau buat cerita apa ni? Kan, orang kampung saya dekat Lenggong tanya, kau buat cerita apa ni? Saya buat cerita hantu pun ada orang persoalkan, kenapa buat hantu Lenggong, dia kata. Ada plan untuk nak buat cerita hantu? Ya, saya buat contohnya hantu Telekong Kampung Lenggong. Kecoh orang Lenggong. Apa nak promote Lenggong dengan letak hantu telekong kan? So tak boleh ke promote Lenggong ni sebagai pusat ulama ke apa ke. Saya kata memang di kampung kita, di mana-mana pun di kampung, tempat jin bertendang memang ada hantu. Apa masalahnya? Budaya Melayu percaya kepada tahayul, percaya kepada hantu, walaupun sebenarnya hantu tu bukannya diorang pernah jumpa pun, tetapi dalam kepala mereka seronok dan enjoy cerita-cerita komedi seram yang macam ni. So kita tak boleh nak nafikan. Okay, bila Datuk mention pasal filem seram, kita ada satu lagi, orang cakap apa? Topik yang lebih kurang lah. Topik yang kenapa semua penerbit nak buat filem seram. Kenapa itu je? Kenapa tak? Kenapa menarik tu kan. So sebenarnya saya tanya kecil lah dengan pihak penerbit ni buat apabila ada demand. Orang kita majoriti tengok filem ataupun tengok TV orang Melayu. Kalau kau tak percaya, kau boleh dapatkan statistik di Media Prima, di bawah TV3 tu, drama Melayu siapa yang tengok pukul 7, pukul 9, orang Melayu, orang perempuan. Betul tak? Rating dia. So maka orang perempuan dia suka tengok cerita hantu, cerita seram, komedi, maka itu yang banyak. Tak dinafikan. Lagi satu, murah. Buat cerita hantu murah. Kan? Ini hakikat dia. Sesuai bajet tapi orang suka tengok. So nampak impak dia kepada penerbit, boleh buat murah, ada untung sikit, dan orang suka nak tengok, dapatlah rating tinggi. So itu yang berlaku hari ni. Tak dinafikan seluruh dunia pun, Zack. Sebenarnya cerita seram ini laku. Dia 2 genre. Satu seram, satu cinta. Kan? So bagi saya tak suka sangat buat seram yang menyeram. Saya suka seram komedi. So lebih enjoy orang tengok. Sebenarnya aja nak seronok, enjoy saja, bukanlah takut kepada hantu yang ada tu. Itu je. Tapi kan dia ada satu simptom bila buat cerita seram ni, kadang-kadang dia memberi pengaruh yang tak bagus kepada kanak-kanak,
Bahkan ada yang dalam kalangan dewasa Trauma. pun trauma macam lelaki Lepas tu takut kebiasaannya nak okey tandas. So apa komen Datuk? Sebab yelah Dia ganggu psikologi lah macam tu. ganggu satu Betul, psikologi. sebab tu saya kata tadi, saya buat yang saya buat lah, saya tak cerita orang lain. Saya buat seram komedi. Bila seram komedi, logik akal pun tak masuk. Dia sekadar hiburan semata-mata. Tetapi kalau buat cerita seram betul-betul, yang menunjukkan ekstrimnya dengan sound effect dan sebagainya, sampai orang nak pergi ke bilik air pun takut. Itu saya belum pernah buat lagi lah. Tapi maksudnya maksudnya pengarah filem tu berjayalah. Ya, menyampaikan. betul. Tetapi macam kecil cakap tadi lah, sehingga ada orang takut, sangat-sangat takut, trauma dan sebagainya. Saya tak nak buat cerita itu sebab saya lebih kepada hiburan semata-mata, dan dia taklah sampai nanti dipersoalkan dari segi akidahnya, dari segi macam-macam. Saya tak nak. Macam saya kata tadi, sensitif lah hantu kan? telekung kan. Saya dah cakap tanya. kenapa buat cerita hantu pakai telekung. So orang kita akan persoal banyak benda. Macam-macam, semua tak kena. Ya, semua. Even kekapan pun orang takut. Betul. Pocong. Pocong betul. So kita tutup je lah TV tu. Semua tak ada hiburan pula Zain. Nanti tak ada seniman pula. Nak itulah. tutup. Jangan. Seram lah nak jaga seniman ni. Tapi kan macam harga yang dibayar di OTT untuk seniman lagi mahal ke daripada TV? Sebab dia suka yang daring-daring, yang berani-berani tu kan. Itu tu yang bila kita bercerita pasal gaji lah kan, ataupun bayaran artis ni, dia orang dia very subjektif lah kan, sebab kita tak ada satu rate card yang tetap untuk mereka ni. Sebab dia berbeza dengan kru ni dia dah fix, okay lighting ni, pengalaman unit ni boleh letak lah fix rate card dan sebagainya, berdasarkan kemahiran dia, pengalaman dia punya pencapaian, dia punya apa lagi untuk sumbangan dia kepada industri. Jadi kat situ kita boleh sediakan satu rate card. Tetapi bila kita sebut artis ni, pelakon, kita nak letak satu rate card untuk dia agak susah sikit, sebab diorang ni aku kawan kau harga lain, aku dengan persatuan harga lain. Tapi macam aku Datuk dapat kata tadi, lain harga kan. Tapi Datuk kata tadi OTT mungkin diorang bebas berkarya dan lagi menguntungkan. Mungkin adakah bayaran dia akan lebih tinggi? Dia kalau kata bebas berkarya ni, itu dia bergantung dia dengan producer lah. Tiba-tiba producer kata you boleh tak buat ni, nanti I top up itu terpulang lah pada artis tu. Kan, jadi itu lah saya kata kena kau tim lah. Ni pasal tu saya kata dia very subjektif. Jadi dia macam saya pun, bila saya tengok skrip, saya mesti akan argue tentang gaji saya kata ini susah, saya kena lompat ni, stuntman tak ada, saya nak kena buat ni, kalau cedera macam mana siapa nak. Jadi saya boleh lawan because of saya ada justification yang saya boleh letak harga yang apa yang saya nak. Sama juga dengan artis tersebut. Sebab tu saya kata tak boleh pukul habis semua benda tu, sebab kadang-kadang yang banyak yang gairah-gairah ni banyak pelakon perempuan. Yang banyak nego ni pelakon perempuan, pelakon lelaki okey je kan. Jadi nak nego dengan dia takkanlah lelaki, nanti kan kita dah jadi topik lain pula, lagi sensitif LGBT. Kita tak mahu yang tu. Itulah tugas LPF. Bukan tugas Sampai kita untuk gaji ni kan. Inilah sebenarnya cabaran dunia sekarang ni. And then kalau nak ikutkan payment dulu dengan sekarang ni agak berbeza. Sebab tu saya kata media sosial you tinggi, follower ramai, harga naik, dia tengok banyak sesi-sesi, lagi dia offer lebih. Itu yang untung banyak perempuan. Orang lelaki dia tak ada nak tunjuk apa benda yang kau ni kan. Ni tak ada, harga macam ni je. Kalau perempuan okey, I tengok you media sosial ni, follower yang ramai. Yang ni I suka yang post macam ni. Kan. Yang tu nego lebih sikit. Lain dia tak ada nego laki tu naik lebih sikit pasal dia tunjuk benda tu, dah lain macam dah. Dia selalunya yang banyak menjadi mangsa ni perempuan lah. Pelakon-pelakon perempuan kan. Cuma dia bergantung kepada artis perempuan tu lah nak nego macam mana kan. Sebab kalau daripada sudut kita as a pelakon ni, memanglah kita tahu kita ni kena profesional dalam bidang industri ni. Cuma dalam macam mana profesional pun kita ada batas je lah. Tu terpulang kepada artis tersebut, sebab benda dah ada dalam depan mata tu, skrip kata macam ni sini. Kalau you sendiri ambil, you punya problem lah kan. Sebab you yang ni, ataupun you boleh discuss untuk nak buat cara macam mana, tak tahulah. Lepas tu itulah yang akan menentu harga-harga dia lah. Ni kena faham konsep. Sebab kadang-kadang orang kata rate card, saya kata macam mana aku nak buat rate card untuk untuk pelakon dan sebagainya kan. Nak bergantung, nak justify apa yang untuk dia ada harga tertentu yang macam tu. Tapi kalau berbanding dengan kru dan yang lain-lain tu mudah. Dia berbanding yang ni. Tapi kita masih lagi tengah cek solution, formula yang bersesuaian untuk kita boleh wujudkan juga satu rate card untuk hati-hati, terutama sekali kepada pelakon-pelakon lah. Okey, bila sebut pasal bayaran tadi kan, adakah disebabkan bayaran tu
ada satu cerita filem yang baru ni kan, sampai kita tanya pelakon tu sendiri sebab dia ada kontroversi juga filem tu. Dan bila kita tanya kepada pelakon tu sendiri, pelakon cakap okay, saya tak nak komen. Adakah disebabkan bayaran tu dan filem tu ada kontroversi, dia tak boleh komen? Adakah dia ada sekatan terikat? Dia mungkin dia terikat dengan kontrak. Dia tak boleh nak cakap. Dan kontrak tu penting juga sebab kalau dia dah sign tu, dia tak boleh dia tak boleh buruk-burukkan. Dia tak boleh buruk-buruk syarikat, dia tak boleh buruk-burukkan filem atau drama yang dia shoot tu kan. Mungkin dah ada sign awal-awal tu. Jadi mungkin dia terikat dengan undang-undang tu. Ini yang sebenarnya orang kadang-kadang dia tak faham, dia salahkan pelakon tu, tapi pelakon tu terikat undang-undang. Jadi dia nak explain pun agak complicated. Jadi bila orang dah duduk dalam industri pun dah faham lah. Betul lah macam Zack cakap tadi, macam sebagai pelakon bila ada offer tu go through dulu. Betul. Sebab tak nak menanggung kena menghadap-hadap wartawan yang macam ni lagi. Dia kena faham persepsi lagi. Persepsi itu kena bergantung kepada artis tersebut lah, pelakon tersebut. Kadang-kadang payment ni pun kena faham yang artis ni bukan payment tu, kadang-kadang dia terus ada yang lamsam, ada yang ikut episod, ada yang ikut sekali movie tu, ada yang ikut scene, ada yang ikut jam, ada yang ikut hari. Jadi macam mana you nak nego dengan producer tu? You nak ikut macam mana? Ikut suka you lah. Kan? Jadi itu yang saya kata, gaji ataupun pembayaran kepada pelakon ni dia very subjektif lah. Dia bergantung kepada situasi tersebut. Okay, baik. So kita bincang tadi pasal OTT kan. So dia macam masih tak ada lagi solution yang kita dapat. So cadangan Z sendiri macam mana? Dia bukan kata tak ada solution. Ada. Peringkat kerajaan ni dia ada solution. Cuma perbincangan tu masih lagi nak tengok punca kuasa tu atas kementerian mana, di bawah agensi mana. Jadi benda ni diorang kena discuss. Kan? Macam contoh, kita ada AI. Sepatutnya sebelum AI tu wujud, kita dah ada akta tu dulu. Betul. Baru AI tu boleh diguna pakai, dia terikat dengan akta tersebut. Tapi sekarang ni tak ada lagi. Buat jadi dulu. Sebab tu kementerian dia berpecah daripada kementerian komunikasi, dia jadi satu kementerian digital, khas fokus pada digital. Mungkin lepas ni daripada cadangan kementerian digital dia ada wujudnya, saya tak tahulah kan, OTT mungkin ni perlu kan. lagi perlu ke LPF versi OTT pula? Itulah saya kata. Sebab kena faham LPM ni di bawah KDN. Kalau yang Finas pula di bawah Kementerian Komunikasi. Kalau yang lain-lain pula yang digital pula, dia Kementerian Digital. Jadi tiga kementerian ni kena berbincang sama mereka ni macam mana nak solve problem ni dengan macam mana prosedur atau punca kuasa yang bertindih ni yang boleh jadi satu, yang boleh diguna pakai untuk semua. Ini yang sebenarnya yang berlaku di peringkat kerajaan lah. Bukan dia kata tak ada, cuma nak kena solvekan dari sudut undang-undang ni untuk nak selesaikan masalah OTT ni. Jadi kalau ada tu mungkin ada pengumuman daripada menteri dan sebagainya lah tentang isu tu. Tapi kena betul-betul selaraskan benda tu mengikut kehendak, dan apa yang boleh tak boleh tu kena fokus supaya dia tak menjadi satu isu kepada sensitivity dan perpaduan Malaysia tu lah. Ni Datuk macam mana pandangan Datuk? Tahu. Aku tahu kau tengah fikir tu kan. Datuk punya pandangan macam mana? Minum kopi banyak sangat kau ni. Silakan Datuk. Datuk pula macam mana? Rasa macam bila ada LPF versi OTT tu macam letak pasir dalam periuk nasi dekat penerbit ke macam mana ke, sebab yelah diorang tak boleh nak berkarya kan, asal nak kena ikut macam law dekat televisyen pula, sedangkan OTT semua orang boleh tengok, semua orang boleh memilih bebas. Tapi macam misalnya diorang cakap alah kita kenalah kontrol anak sendiri, amalan kendiri, tapi saya rasa tu tak praktikal untuk sekarang. Bagi saya yang OTT tu bukan kata semua orang boleh tengok, tu berbayar juga. Kalau free tu tu yang free. Tak maksudnya kategori tu dah sampai dekat telefon, kalau budak-budak pun boleh tekan je kan yang mana channel kita kena tak boleh nani. Bayar dulu. Nak pakai kredit kad bapak ni. Okey, macam ni Datuk. Gurau-gurau. Kalau tanya saya lah kan, kenapa OTT menjadi pilihan sekarang ni, bukan daripada stesen free to air. Hari ni kita tengok dari segi pengiklanan dan sebagainya, kita declining kan, semua pergi dekat platform media sosial dan OTT. So pilihan sebenarnya pada kita sebagai ahli perniagaan. Contohnya saya sebagai penerbit, saya juga seorang ahli perniagaan. So soal untung rugi tu menjadi orang kata pilihan utama. Tetapi bila kita berkarya, kita juga terikat dengan orang kata
tata kelola lah, kita punya orang kata kita punya matlamat untuk menghasil karya tu, adakah kita nanti berdosa atau tidak. Saya ambil kira benda tu. Tapi tidak sampai orang kata kalau kata kita nak buat di OTT, kita kena ikut dia. Kan? Maksudnya dia tentukan semua benda do's and don't. Kita buat apa yang dia suruh buat. Sebab kita ni macam kontraktor je, Zack. Betul. Kan? Kalau tanya saya, kita buat kerana dia suruh kita buat. Bukan kita suka nak buat contohnya soft porn tu. Bukan kita suka. Tetapi dalam cerita tu ada elemen-elemen itu. Di peringkat awal ni masa script development, pembangunan skrip tu sendiri dah memang ada babak itu dan dipersetujui untuk buat. Tapi sebagai pengarah, bagaimana kita nak menterjemahkan visual tu, sebenarnya kita masih lagi boleh betulkan lah. Sekiranya kalau agak daring dan akan menjejaskan dia kemudiannya menjadi viral dan sebagainya, ataupun memang kita berniat nak bagi viral kerana kita nak drama tu meletup di OTT. So sebenarnya semua ini di atas pilihan kita lah. Kan kalau tanya saya nak buat cerita yang tidak akan menjejaskan satunya pendapatan saya dan juga hubungan saya dengan stesen TV. Apa yang stesen nak buat, saya akan buat, tetapi saya ada limit juga. Bermakna saya akan beritahu, aku boleh buat macam ni. Boleh tak kau orang terima? Kalau dia kata, oh tak boleh tu, you kena buat macam ni juga. Okey, saya punya limit sampai macam ni je. Mana saya tak nak nanti kemudiannya bila konten tu keluar, saya nak kena jawab. Betul. Kan? Contohlah macam kecil cakap, sebagai presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, kenapa kau biar? Kenapa kau buat? Aku pula nak kena jawab. Kenapa diam? Cakap. Kau tadi cakap macam ni, konon kau perjuangan kau ini budaya bangsa, agama. Bila kat situ kau belasah sebab kau nak untung ataupun kau kena nak please stesen TV. Tapi macam saya katalah, kalau kita dah design kontrak kepada kita kena buat. Tetapi sebelum sign tu kau bincanglah. Betul. Apa boleh, apa tak boleh. Betul. Kan? So maknanya kalau kau dah sign, kau kena buat dan kau bersetuju daripada awal, maka kau kena buat. Kau tak boleh katakan ini dia orang buat. Dia orang suruh buat sebab kau dah setuju. Betul. Tapi kan saya nak tanya, dia jawapan dia tak payah panjang. Setuju atau tidak kalau Kementerian Komunikasi yang take over OTT ni? Bagi dia saya, lagi ni kan, dia lagi macam okey kan. Tak, dia kalau tak ikutkan memang dia yang kena jaga Kementerian Komunikasi. Instead sebab of KDN apa semua kan? Tak, KDN ni dia NCMC. Sebab keselamatan dalam negeri. Pasal tu LPF tu kalau ada menggugat subversif perpaduan kat situ. Kan? Sebab tu dia tak boleh duduk bawah Kementerian Komunikasi, dia kena bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri kan. So bila kita lihat yang apa ni, contohlah pelesenan radio, pelesenan stesen TV, semuanya di bawah SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, di bawah Kementerian Komunikasi. Sama juga dengan Finas untuk buat filem, konten, pembangunan, latihan dan sebagainya, untuk filem dan sebagainya, bawah Kementerian Komunikasi. Even ada stesen TV RTM pun duduk di bawah Kementerian Komunikasi, penerangan, jabatan penerangan dan sebagainya. Jadi bagi saya, bila kata OTT kena duduk bawah Kementerian Komunikasi, memang kena duduk pun. Kan? Sebab dia kena ikut prosedur yang sama macam mana stesen TV buat, macam mana LPF yang orang semua kena hadap, macam mana lesennya pada Finas, dia kena melalui benda tu. Sebab bila berlakunya masalah dekat OTT ni, banyak badan-badan agensi kerajaan ni tak boleh selesaikan masalah ni sebab semua akta semua dia bertindih. Yang ni kata bukan saya, yang ni pula bukan, tak ada dalam bidang kuasa saya. Sana benda tak selesai. So isu ni yang sebenarnya yang saya beranggapan memang kena duduk supaya dia boleh selari dengan semua yang ada dalam komunikasi ni. Sebab dia pun sebahagian daripada komunikasi, sebab dia menyebarkan perkara-perkara daripada bentuk filem ke, dokumentari ke dan sebagainya. Dan dia di online platform sama juga. Dia cuma beza di online platform je. Tapi kena faham, kalau online yang melibatkan media sosial ni pun dia terikat bawah MCMC, mana Suruhanjaya Komunikasi Multimedia juga. Kenapa OTT ni tak ada? Mungkin benda ni dia masih lagi di peringkat perbincangan sebab benda ni filem. Dia sepatutnya kena dekat Finas. Tapi masalahnya online tu dekat SKMM lah. Macam mana? Jadi dia orang kena bincang lah di peringkat tu, peringkat atasan tu, untuk cari formula terbaik selesaikan masalah OTT ni. Datuk pula rasa macam mana? Okey, saya berpandangan bahawa memang betul lah kalau kita biarkan, dia akan ada antara dua darjat lah. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Sebenarnya isu ni kita dah highlight lama dah kan, sebab kita nak kalau boleh satu undang-undang untuk semua orang, kan, untuk semua penggiat seni. Tetapi kalau kita tengok kerajaan tak boleh kawal sampai hari ni, tak boleh kawal di media sosial. Contohnya contohnya di YouTube, contohnya di Netflix dan sebagainya, masih lagi ada
mereka argue bahawa kalau yang sensitif dia ada parental guidance. Contohnya anak-anak dia ada kod dia tapisan jugalah di peringkat kendiri kan. Tapi dia ada juga yang ni semua orang boleh tengok. Sebab yang kita cakap sekarang ni, kalau katalah kita cakap pasal agama, ada agama-agama lain diorang okey je. Yang sensitif mungkin dari segi orang Islam, tapi dalam Malaysia yang majmuk ni maka dia open. Yang ni persoalan perdebatan yang masih lagi belum selesai. Tapi saya harap akan adalah satu garis panduan yang boleh diguna pakai untuk semua orang. Yang ni penting sebab kalau ada dua set of undang-undang, orang pening kan. Tapi kalau tanya saya, perlu dah dibuat sekarang. Macam Zack kata tadi, contohnya AI. Hari ni AI akan memeningkan, akan orang ramai hilang pekerjaan. Boleh buat macam-macam. Zack ni diorang boleh buat. Boleh Zack cakap macam-macam dan memburukkan image dia, tapi kita tak boleh kawal apa pun. Sebab tolonglah kita tak nak ada undang-undang Zack lagi nombor 2. Cukup Zack satu. Cukup Kita satu. bukan Zack Zaidi yang satu saja. Jangan AI AI kan dia. Kecoh dia. Ini yang berlaku protes dekat Hollywood, yang pelakon dia tak nak ni because of AI tu. Jadi dia orang dah aware tentang masalah tu. So Malaysia pun kena aware benda tu, sebab kadang-kadang orang buat muka artis tu pergi jual benda yang mengarut dekat dalam TikTok. Padahal bukan dia buat. Dia pakai chat GPT ke ataupun Google Translator yang boleh bercakap sini kan. Tapi dia gunakan muka kita yang dia boleh edit kan. Saya kata benda ni satu hari nanti dia mungkin, kalau tak ada pengawalan, tak ada akta yang khusus untuk benda ni, dia akan jadi satu punca masalah yang akan datang. Nah, sama juga dengan OTT ni. Kena bincang cepat kan. Kena selesaikan, kena wujudkan undang-undang yang bersesuaian dengan yang ada sekarang ni. Kalau tidak, dia akan in future lah, kalau tak ada pengawalan tu, dia akan berlaku lah benda-benda yang pelik-pelik ni. Okey. Biar ada apa-apa? Tak apa. Teruskan Cik. Okey. So kita konklusinya dekat sini, kita yang pertama adalah OTT ni kita mesti ada pihak atasan yang perlu mengambil tindakan cepat dan drastik supaya kita boleh mengawal OTT daripada orang cakap apa, menyebarkan ataupun menayangkan benda-benda yang tak ada sensor, yang sensitif, kita boleh kawal. Dan dari pihak penerbit juga, dia perlulah peka dengan apa yang boleh, apa yang tak boleh, bergantung kepada kepribadian dia dan pegangan diri dia sendiri. Betul. So kita tak boleh buat filem yang semata-mata untuk bisnes. Untung saja. Untung saja. Jangan fikirkan keuntungan, sebab perlu ada mesej juga. Perlu ada mesej, dan kita kena ingat kita bukan di sini selamanya. Kita akan hidup di sana selamanya. Itu tazkirah kecil. Deep. Deep betul. Ustaz kecil kan. Tolong tu yang agama ni kita kena ada. Betul. Yang lain pula. Sebab kita kena ada topik lain pula. Mungkin Zaidi boleh buat untuk bulan puasa nanti. Sebab kita mesti ada pegangan juga kan. Dalam apa pun kita mesti ada pegangan kita sendiri. So tak perlulah kita hanya pentingkan keuntungan sampai kita abaikan kita punya budaya Melayu kita yang penuh dengan sopan santun, penggunaan bahasa. Ya, betul. Dan kita ni kalau diikutkan bahasa kita sangat lembut, tapi sekarang macam mana? Orang maki hamun ikut suka, dan itu dah menjadi satu budaya Melayu sekarang untuk anak-anak muda kan. Tapi kalau kita fikir orang tua dulu tak guna perkataan-perkataan yang macam tu kan. Okey, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Juri kerana sudi datang, dan juga Azad Zaidi. Terima kasih share semua pengalaman. Ya, betul. Dan pendapat dengan kita. Dan kita dapat orang cakap apa, bagi tahu kepada masyarakat kat luar sana apa yang termaktub dalam undang-undang kita sendiri sebenarnya kan. Dan kalau diikutkan nak salahkan pelakon pun tak boleh, sebab dia orang terikat dengan kontrak. Tadi kan, sebab kita nak kena fahamkan penonton kat luar sana, kita terikat dengan kontrak. So kita tak boleh nak buat benda tu. Bukannya kita tak nak cakap, tapi kita tak boleh cakap. Bukan sebab payment, tapi sebab kontrak. Sebab ada setengah tu cakap kata sebab payment kan. Tak, ni sebab kontrak yang kita dah persetujui. Okay, so kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, dan kita tengok apa yang kita akan discuss selepas ini. Dan semestinya topik kita mestilah memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi.